Okey, terima kasih kepada moderator program yang berusaha Encik Suhaimi bin Haji Maksa, Pegawai Pendidikan Daerah Papar, Encik Suhaimi Haji Basri, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Papar Bahagian Pembangunan, Puan Janet Mahidul, Pengetua SMK St. Joseph Papar, Dr. Rowena C. Jinimbun, YDP PIBG SMK St. Joseph Papar. Semua panel-panel bual bicara, penekanan-penekanan, rakan-rakan guru dan ibu bapa yang saya hormati sekalian. Okey, jadi hari ini saya akan kongsikan tentang pelaksanaan PDPR saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ibu. Okey. Nama saya Siti Zarifah Zakaria. Saya berkhidmat di St. Joseph dari Ogos 1998 sehingga kini. Sekarang jawatan saya adalah Ketua Bidang Sains dan Matematik di SJS lah. 24 tahun. Ini ada jadual waktu saya mengajar. Saya telah berkahwin dengan Ustaz Muhammad Razwan Ibrahim, mempunyai 8 orang anak, umur antara 19 hingga 4 tahun dan semua mereka ni terlibat dalam PDPR lah. Okey. 7 lelaki dan 1 perempuan. Okey. Subjek yang saya ajar di sekolah ialah fizik dan sains lah. Fizik tingkatan 45, sains tingkatan 45 dan juga pendidikan moral tingkatan 3. Okey, terus kita pergi macam mana saya punya pengalaman perkongsian pelaksanaan PDPR saya. Okey, PDPR ni saya mesti ada objektif. Okey. Apa yang mahu saya capai dalam PDPR ni? Okey, sebagai seorang guru, mestilah pertama menyampaikan ilmu dan ilmu tu saya pastikan supaya dia sampai. Membantu murid supaya ilmu tu sampai kepada murid. Dan di zaman-zaman PKP ni juga tidak jugalah saya terus mengajar, mungkin ada juga diselitkan dengan motivasi-motivasi lah, kata-kata semangat untuk mereka terus bersemangat. Dan sebagai seorang guru pula, saya akan memantau PDPR anak-anak saya. Walaupun saya melakukan PDPR, pemantauan ke atas PDPR anak-anak juga penting. Okay? Sebab pada permulaan PDPR banyak pengalaman saya di mana anak-anak saya banyak tertinggal PDPR, impak dia sangat besar dalam keputusan peperiksaan mereka. Dan juga PDPR ni mengajar anak-anak supaya berkongsi, bekerjasama antara adik-beradik macam di sekolah juga, nilai-nilai dia dan macam mana dia orang mau menghormati guru, memberi respon dalam PDP, menyenangkan hati guru dia yang tiada diajar di rumah tapi selalunya di sekolah kan. Jadi saya pastikan anak-anak saya akan teruskan nilai itu di rumah. Saya fokus pada PDR, macam mana saya laksanakan PDPR bersama murid lah sebagai seorang guru. Okey, pada permulaan PKP saya menggunakan apps Google Classroom. Tapi saya dapati banyak masalah di mana ramai murid tidak cukup data. Google Classroom ni dia macam kelas maya lah. Memang hebat lah dan memang lengkap semua. Tapi kekurangan dia, defect dia, ramai tidak boleh ikuti Google Classroom ni. Ya, murid yang betul-betul data dia cukup, gadget dia betul-betul boleh tampung data tu, baru boleh masuk Google Classroom. Kalau tidak, memang tidak boleh. Jadi, terkini saya cuma gunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram sajalah. Okay. Dan cabaran waktu PDPR dengan murid ni adalah kehadiran murid. Okay, kehadiran. Memang kehadiran ni memang sangat memberikan kesan lah pada guru-guru. Respon pun ya juga hadir tapi tidak respon. Kalau murid respon okey cikgu pun kami rasa gembira betul. Dan cabaran yang seterusnya adalah penggunaan teknologi. Jadi mula-mula PKP, mula-mula PDPR dilaksanakan, saya ni memang bukan generasi yang menggunakan teknologi. Di universiti dulu pun buat tesis gunakan typewriter sejak. Jadi saya terpaksa moving forward lah cabaran saya. Saya terpaksa belajar tentang penggunaan teknologi. Banyak kekangan sebab penggunaan teknologi ni. Dan kemudian gangguan tugas rumah tangga. Saya tengah-tengah GM, nanti suami, ibu masak. Okay. Lepas tu anak pun, ibu ini, itu. Time tengah ber-PDPR lah.
Dan yang akhir sekali adalah kesihatan. Kesihatan ni adalah segi mental dan juga kesihatan dari segi fizikal lah. Yang fizikal tu awal tahun saya positif COVID dan masih ada kesan hingga sekarang. Dan sebagai seorang ibu pula yang bekerja, saya terpaksa juga memantau uh, PDPR anak-anak saya 8 orang ya. Daripada universiti, sekolah menengah 3 orang dan uh, di sekolah rendah 3 orang, prasekolah 1 orang. Semua peringkat saya ada. Ya. Okey. Yang universiti tidak apa sebab memang mereka sedar sudah, senang sudah urus. Yang sekolah menengah ada masalah sikit. Dia orang akan, kalau tidak diingatkan, tak pantau, dia akan main game ataupun melayani media sosial lah. Jadi saya sangat risau waktu tu. Sebab ni sikap lah, cabarannya sikap anak-anak, sikap disiplin dia dan juga gadget. Gadget tu tak cukup, jadi kena sharing. Jadi dia ada macam, bila dia bersharing-sharing tu, dia ada rasa macam, kenapa aku kena sharing? Jadi malas lah, kena sharing-sharing, itu. Dan yang cabaran seterusnya adalah motivasi. Anak saya yang nombor 2, waktu PKP pertama mengambil SPM, dekat SPM. Jadi apa berlaku, motivasi dia sangat rendah. Okey, jadi kita kena pantau lah itu. Itu cabaran dia. Ya. Okey, jadi kaedah mengatasinya macam mana? Okey, sikap lah. Sikap saya sebagai seorang guru, saya kena ambil tahulah. Okey, sikap saya ni saya kena atasi sikap pentingkan diri saya. Saya kena ambil tahu apa yang berlaku dengan murid saya. Dan murid pun kena ubah sikap juga. Kena tahu apa yang guru mahu. Okey, apa yang guru mahukan dalam PDPR tu. Ibu bapa pun sama. Kena ubah sikap. Saya sebagai ibu, saya tahu sikap. Mula-mula saya sangat konservatif. Saya takut anak saya guna gadget. Tapi sebenarnya kita kena ubah sikap, moving forward lah. Bergerak ke hadapan dengan norma baru. Dan anak pun tahu, faham apa kehendak ibu bapa. Dan itu disokong oleh komunikasi dua halak lah. Komunikasi dua halak ataupun alat atau medium untuk berkomunikasi. Okay? Dan seterusnya ada ilmu. Ilmu ni penting. Kalau kita tidak tahu ada ilmu, masalah ya. Jadi kita kena belajar tentang ilmu keilmubapaan, tentang penggunaan teknologi, dan yang paling penting penjagaan kesihatan. Kalau kita tidak sihat, macam mana kita mahu melaksanakan PDPR dengan berkesan? Dari hati ke hatilah harapan dan saranan saya untuk ibu bapa lah. Kalau boleh ibu bapa bekerjasamalah dengan guru-guru, okay? Sebab kadang-kadang kita rasa atau apa tu ambil positive side lah. Kadang-kadang mula-mula kita marah, okay? Macam saya pun, anak-anak saya kena senarai nama keluar, tidak hadir PDPR. Saya pun mula tu marah. Tapi sebagai ibu, saya faham. Dan sebagai guru pun saya faham. Kenapa guru tu buat macam tu. Jadi, guru-guru mantau aktiviti. Okay. Untuk gadget, kita boleh gunakan satu program. Nama program dia Family. Kita boleh install app tu. Masuk dalam telefon anak kita dan telefon kita. Untuk anak, Family for Children. Untuk ibu bapa, Family for Parents lah. Jadi kita boleh tahu kegunaan gadget anak-anak. Okay? Dan nilai yang diajar di sekolah, kerjasama, sharing, macam mengemas kelas apa semua tu, kita boleh masukkan, buat jadual. Macam jadual bertugas di sekolah lah. Dan masa belajar tu, kalau dari di sekolah pukul 7 sampai pukul 12.30, kita buatlah ikut sekolah dia. Macam anak saya pukul 7 sampai pukul 9 malam. Jadi ada jadual dia. Okay. Lepas tu murid, harapan saya hadirlah dalam kelas PDPR. Kehadiran anda tu memberi semangat kepada guru-guru dan aktiflah. Okay. Kalau ada masalah tekanan, berbincang dengan guru. Saya suka murid yang bagi tahu, cikgu saya ada masalah internet di kampung. Jadi saya tahu dia sebenarnya belajar, cuma dia tidak ada tekangan. Jadi kita boleh sediakan modul ke, kerja ke untuk bagi dengan dia, kirim dengan dia. Okay, dan sentiasa positif. Guru pula jangan terlalu pentingkan diri sendiri. Fikirkan masalah sendiri sejak banyak kerja. Sebab orang lain pun sama juga sebenarnya. Tiada berbeza. Kita rasa diri kita susah, sebenarnya ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Ya, kita ni cuma
penuh banyak kerja saja, tapi fikirkan orang yang tiada makanan, memikir untuk cari kerja untuk makanan. Sebagai guru, ambil tahu tentang murid tu, ambil tahu, okay? Dan moving forward lah. Jadi sebagai guru, jadilah insan biasa, tapi guru luar biasa. Itu sejak dari saya, harapan saya untuk ibu bapa, untuk murid dan untuk guru, rakan-rakan guru, manfaat lah walaupun sedikit. Sekian, terima kasih.